Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanak lemang jangan diketuk-ketuk, lemang mentah dijadikan hidangan. Dunia dikejar sehari suntuk, tuntutan ilmu ditangguh jangan. Selamat datang ke Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersama dengan saya Da'i Hakim selaku moderator anda untuk Tanya Ustaz pada pagi ini. Apa pun saya doakan kepada anda, keluarga besar Tanya Ustaz, yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan dan yang ada masalah mudah-mudahan dikurniakan jalan penyelesaian. InsyaAllah pada pagi ini kita nak menyambung kembali perbincangan kita berkenaan sirah Nabi Musa AS, yang mana kalau sidang penonton, keluarga besar Tanya Ustaz ingat, pada minggu lepas kita bicarakan berkenaan bagaimana ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Musa. Apakah misi Nabi Musa kembali ke Fir'aun, asal usul bangsa Nabi Musa AS. Dan insya-Allah pada pagi yang penuh barakah ini kita nak sambung kembali sirah Nabi Musa AS untuk kita jadikan pedoman dalam kompas kehidupan kita. Oleh itu pada pagi ini kami bawakan khas kepada anda guru kita, tak lain tak bukan Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda sedang penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, seperti biasa yang ada soalan untuk diajukan boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan berkaitan tentang topik kita iaitu Nabi Musa AS. Jadi saya fikir tanpa buang masa, jom kita dengarkan pendahuluan tentang topik kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasaruhu wa walah. Yang dirahmati Allah, Da'i Hakim, kepada penerbit, kepada keluruh petugas, terusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat-abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, kita menyambung kepada pagi berbagi ini kisah Nabi Musa alaihissalam. Okey, sebelum itu saya nak kongsikan sepanjang cerita ni, selain daripada soalan-soalan, ar-rijal wan nisa haulan Nabi Musa alaihissalam, iaitu maknanya lelaki-lelaki dan wanita-wanita yang sekitar kisah Nabi Musa alaihissalam. Okey, jadi mari kita kenal selain Nabi Musa alaihissalam beberapa individu-individu yang maknanya berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Okey. Pertama, ibu dan ayah dia sendiri. Ibu dan ayah dia sendiri adalah daripada Bani Israel yang duduk dekat dengan masyarakat Kibti di Mesir. Okey, nama ayahnya adalah Imran dan nama ibunya adalah Yukabat. Okey, jadi maknanya ketika maknanya pasangan ini berkahwin, kan, ketika itu Ramses I ataupun Ramses ataupun Fir'aun kalau dalam Quran, ketika itu dia sedang dalam satu situasi yang paranoid. Paranoid apa? Dia nak mempertahankan kuasanya dan ahli-ahli tukang telik yang ada di sekitarnya meramalkan bahawa akan ada satu budak daripada Bani Israel nanti akan meruntuhkan kerajaan dia. Okey. Pengajaran yang boleh kita dapat ibu-ibu, kakak saya sekalian, sebab itu dalam negara kita contoh benda-benda berkaitan kaunseling, kan, dia ada akta dia sendiri. Sebab kadang-kadang nasihat-nasihat begini boleh merosakkan psikologi orang. Katakanlah tengok ustaz, saya kata ustaz, saya tengok ustaz ada saka dah Ustaz. Ustaz betul tak malam tadi ustaz ada mimpi? Memang orang ada mimpi. Betul. Jadi kita apabila kita disebut sebagai maksudnya free association, maknanya kita diajar untuk mengaitkan benda dengan apa rosak psikologi orang. Ini berlaku antaranya ketika Ramses I ataupun Ramses I kalau maknanya bapa dia, maknanya yang membesar mengaku Tuhan tu Ramses II. Maknanya berada paranoid, ada anak lelaki Bani Israel, kira-kiraannya lebih kurang dalam 30 tahun lagi, maknanya budak sekitar 2 tahun ni kita kena bunuh. Jadi maknanya membunuh budak kecil ni berlaku zaman Nabi Musa AS 1300 tahun sebelum Masihi, berlaku zaman Nabi Isa AS satu Masihi. Zaman Nabi Isa sama juga. Kan, maknanya raja ketika zaman Nabi Isa AS iaitu Herod the Great sama juga, dia membunuh anak-anak kecil yang akan merosakkan ataupun maknanya diramalkan akan meruntuhkan kerajaan dia. Jadi maknanya Yukabat dan juga Imran ini berkahwin dan ketika itu dapat anak mengandung, alhamdulillah. Kan?
Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'ahum. Dia maknanya membunuh anak-anak lelaki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Lahir-lahir tengok-tengok anak lelaki. Tak tahu nak buat apa. Itu yang akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dihanyutkan ke sungai. Pendek cerita, bertemu dengan isteri Firaun yang bernama Sayyidatina Asiyah, ataupun Asiyah Filti, yang waktu tu memang tak ada anak. Asiyah tak ada anak dan membesarkan Nabi Musa AS macam anak dia. Bersama dengan anak Firaun yang ada itu Ramses II. Sama-sama membesarkan. Itu individu pertama. Maknanya ayah dan juga maknanya ibu Nabi Musa AS. Okey. Yang kedua adalah ibu angkat dia, iaitu Asiyah. Okey, Asiyah adalah satu orang yang bertemu dengan Nabi Musa AS di sungai dan membawa kepada Firaun. Okey. Firaun tengok, anak ni kulitnya Bani Israel. Macam kita kan, orang Melayu kita sawo matang. Kan? Maknanya bangsa-bangsa lain dah ada warna kulit dia. Tengok-tengok, ni Melayu apa ni kan? Warna kulit dia tak macam sawo matang contoh kan. Ini Bani Israel, bunuh. Tapi Asiyah yang pujuk. Asiyah kata apa? Janganlah. Maksudnya mudah-mudahan Quran sebut kisah ni, anak ini akan memberi kebaikan kepada kita. Okey. Apa iktibar yang boleh kita ambil di sini? Maknanya kekuatan seorang wanita. Kekuatan seorang wanita ni bukan marah-marah sebenarnya, ibu kakak saya sekalian. Dia adalah memujuk. Macam mana Asiyah, Firaun tu punya keras. Asiyah pujuk boleh lembut. Kan? Setelah diterjemahkan bahasa Kelantan, janganlah janganlah bunuh maksudnya setelah diterjemahkan bahasa Melayu kita, janganlah bunuh. Firaun boleh lembut. Sebab apa? Sebab pujukan itu. Jadi akhirnya Asiyah dapat membesarkan maknanya Nabi Musa AS sampai akhirnya maknanya menjadi satu orang yang pemuda yang hebat dan maksudnya membesar di istana Firaun. Akhirnya nanti Allah SWT lantik menjadi rasul. Okey. Kemudian maknanya Ar-Rijal wan Nisa haula Nabi Musa AS. Yang seterusnya adalah Nabi Syuaib AS. Okey. Nabi Syuaib ni adalah satu orang nabi yang duduk di Madian. Okey, kalau kita tengok peta pada minggu yang lepas, dia berada di Jordan, maknanya sepadan dengan Arab Saudi. Nabi Musa ni berada di benua Afrika. Maknanya setelah Nabi Musa AS ini besar, maka dia dibesarkan sebagai putera mahkota, bersama dengan Ramses II, sama-sama dengan putera mahkota. Jadi dia ada Firaun latih dia untuk jaga kawasan-kawasan lah. Satu hari ketika dia berjalan, Bani Israel menyapa dia. Bahasa nak mudah faham. Musa, jangan perasan sangatlah engkau tu putera mahkota. Engkau tu Bani Israel macam kami. Maka confuse dia. Balik-balik tanya pada mak dia, mak cuba cerita betul-betul. Sebenarnya saya ni siapa? Anak mak ke? Ataupun anak Bani Israel? Baru mak dia cerita. Jadi ketika mak dia cerita, selaku orang yang maknanya rasa dia putera mahkota, rupanya dia anak angkat saja. Dan anak angkat pula tu daripada bangsa yang memang bapak dia tak suka. Maka agak dimotivate lah ataupun tak bermotivasi dia. Maksudnya kenapa aku punya anak angkat rupanya. Okay, kemudian pendekkan cerita, bila dia keluar beberapa ketika selepas itu, ada orang Kibti bergaduh dengan Bani Israel. Ketika itu baru terbuka hijab mata dia. Maknanya rupanya teruk sungguh perangai orang Kibti ni. Orang Kibti ni, maka ketika itu maknanya dia membela Bani Israel, dia tolak orang tu, pendekkan cerita meninggal orang tu. Ada kata istilah maknanya mati ni, maknanya cedera parah pun macam seolah mati. Kemudian kecohlah negara Mesir, putera mahkota membela Bani Israel. Viral sah? Viral. Kalau sekarang viral Maka ketika itu dah viral kota Mesir tu, dia pun bawa diri lari ke kota Madian. Okey. So individu seterusnya yang kita nak kenal adalah Nabi Syuaib AS. Okey. Nabi Syuaib adalah satu orang nabi daripada bangsa Arab. Okey, kita dah cerita minggu lepas bahawa banyak nabi-nabi daripada Bani Israel, hanya ada 4 orang nabi saja daripada bangsa Arab. Nabi Syuaib AS, Nabi Hud AS, Nabi Saleh alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bilangan para nabi kalau mengikut fatwa Ibnu Hajar bahawa ada 124,000 orang para nabi. Subhanallah. Daripada 124,000 orang para nabi ini, 313 dilantik menjadi rasul.
tidak termasuk rasul orang Melayu yang kena tangkap baru ni. Tak termasuk Maknanya 313 dan punya rasul Jadi maknanya, dan antara para rasul ni banyaknya, tak semua, banyaknya daripada Bani Israel. Okey, 4 orang nabi saja daripada bangsa Arab. Okey, salah satunya Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam ni dia berada di Madian. Okey, jadi Nabi Musa alaihissalam mana turun daripada Mesir. Kota yang dia kenal adalah Madian. Berjalan kota di Sinai, mana perjalanan Sinai itu perjalanan biasa bagi Nabi Musa. Tapi kemudiannya sesat Nabi Musa ketika bawa Bani Israel semua. Sampai di Madian, duduk pagi-pagi. Dia tengok, pendekkan cerita dia tengok maknanya ada satu orang wanita bawa kambing-kambing. Wanita ni anak Nabi Syuaib alaihissalam. Bawa kambing-kambing. Kemudian dia tengok, dia kata dia tengok perhatikan aja. Tapi kemudian tunggu lama, datang orang-orang buka perigi tu buka bagi minum kambing. Akhir sekali barulah anaknya Nabi Syuaib alaihissalam bagi minum. Esoknya Nabi Musa menyapa. Dia kata, "Dek, nak senang faham kenapa tunggu lama?" Dia kata, "Saya tak kuat nak buka perigi." "Oh, tak apa. Biar saya tolong." Maka Nabi Musa alaihissalam yang membukakan perigi itu. Ketika perigi itu dibuka, maka anak Nabi Syuaib alaihissalam bagi minum kambing-kambing dia. Okey. Setelah itu balik Nabi Syuaib bertanya, balik awal hari ni. Dia kata, "Ayah, ada satu orang asing." Okey, dulu perjalanan susah tau. Jadi kalau nampak muka baru orang asing. Sekarang kita pun tak tahu. Kawasan perumahan kita pun kita tak tahu orang asing ke orang baru ke orang lama, kita pun tak tahu. Dulu nampak orang asing. Dia kata, "Ayah, boleh tak kita ambil dia sebagai pekerja? Dia tolong saya buka perigi ni. Jadi saya dapat awal. Boleh tak ambil dia sebagai pekerja?" Dalam Quran Allah sebut kisah ini, dia itu qawiyun amin. Maknanya nak mencari pekerja, Allah cerita dalam Quran adalah orang yang kuat bekerja dan orang yang amanah. Ini dua ciri-ciri pekerja. Al-qawi al-amin yang kuat bekerja dan juga amanah. Kuat bekerja tak amanah, pening kepala kita. Betul. Okey. Amanah bagus tapi asyik MC sebab demam. Pun pening juga. Okey. Jadi maka panggillah anak muda ini. Maka pendekkan cerita, Nabi Syuaib pun panggil. Kemudian Nabi Syuaib kata, "Nak tak kerja dengan saya selama 9 tahun, kau cukupkan 10 pun okey. Nanti saya akan kahwinkan kamu dengan anak saya." Maka Bani Israel dan juga bangsa Arab berkahwinlah, sebab Nabi Syuaib tu bangsa Arab. Berkahwin Nabi Musa AS dan juga Nabi Syuaib. Okey. Tongkat Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Berikut sebahagian ahli sirah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Rupanya tongkat itu memang tongkat mukjizat. Nabi Musa pun tak tahu. Musa pun tak tahu. Jadi mana tongkat digunakan untuk bela kambing, kemudian tongkat itu yang dibaling sebagai jadi ular. Kemudian tongkat itu yang membelah laut. Itulah tongkat maknanya mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang diberikan oleh ayah mertuanya, iaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Okey, itu antara tokoh yang kita nak kenal. Kita nak bertirak sebelah ataupun Ustaz. Jadi antara perkara yang kita dapat, banyak yang dapat kita bicarakan pada pagi ini, dan kita rehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh. Kita nak istighfar seketika, kembali bergabung selepas ini, pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang susuk tubuh yang mulia juga hebat, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Jadi sebarang persoalan boleh ajukan ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz, tadi kita bicarakan tentang yang Nabi Musa alaihi salam yang dahulunya pada zaman baginda, anak kecil lelaki ini dibunuh. Kalau kita lihat zaman sekarang lagi teruk, bukan sahaja anak lelaki, anak perempuan turut dibunuh. Jadi bagaimana Ustaz? Dan kita dipahamkan ada tokoh-tokoh sekeliling Nabi Musa AS yang mungkin Ustaz boleh kongsikan. Sedikit. Okey. Sedikit kita peringkat awal ni kita nak cerita maknanya 7 tokoh-tokoh, maknanya ataupun individu-individu. Kita dah cerita mengenai Firaun, mak ayah dia satu, keduanya mengenai Firaun, ketiga mak angkat dia itu Nabi Siti Asyah, yang keempatnya Nabi Syuaib alaihissalam. Okey.
Yang kelima okey. Jadi daripada Nabi Syuaib alaihissalam tadi dia duduk lebih kurang 10 tahun. Sampailah dia mendapat berita bahawa Ramses I meninggal. Maknanya ayah angkat dia meninggal ayah angkat meninggal. Maka naik adik-beradik dia yang dibesarkan bersama-sama sebagai putera mahkota tu jadi Firaun, jadi raja lah. Jadi Firaun. Maka ketika naik kali ni adik-adik dia lagi dahsyat. Kerana apa? Kerana dia mengaku Tuhan. Lagi teruk lah. Jadi dia kata, oh ayah tu dah tak ada. Allah sedih lah ayah tak ada kan. Adik naik jadi raja. Nak ziarah. Itu yang dia kata ke ayah mertua dia, itu Nabi Syuaib, ayah boleh tak saya nak balik lah. Saya nak tengok raja baru. Raja baru Maka dia balik. Ketika balik melalui Sinai itulah maknanya nampak api di pegunungan Tur Sina. Dia cakap kat isteri dia, tunggu sekejap. Maka dia naik. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Kau pergi pada Fir'aun, dia dah melampau dah. Maka dapatlah wahyu dan Nabi Musa AS dilantik menjadi Rasul. Maka dia balik ke Mesir dengan, minggu lepas kita cerita, dengan dua tujuan. Yang pertamanya adalah untuk membebaskan penghambaan Bani Israel. Yang keduanya untuk menyeru Fir'aun, maknanya kembali kepada tauhid, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan sampai di Mesir tu dia bukan cerita yang laju faskat. Dia ada kisah macam mana Firaun tu menolak ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah datangkan maknanya kata-kata dafadi' kata Kemudian Firaun panggil Musa, tolonglah, doalah Tuhan kau. Apa kata ni kan? Aku akan beriman lah. Dan Musa pun doakan, kata semua hilang. Tiba-tiba tak beriman juga, datang belalang menghabiskan tumbuh-tumbuhan. Jadi ahli sihir ni semua kata, apa hal ni, tak boleh ni, minta Musa lah. Musa tolonglah, doakan Tuhan, aku akan beriman. Jadi berbagai-bagai siri, benda tu berbagai siri. Tapi elok Nabi Musa doakan, dia tetap tidak beriman. Jadi maknanya dia bukan cerita yang faskat, dia cerita yang maknanya panjang juga. Nabi Musa selepas balik itu dia kisah dia dengan Firaun. Dia kisah Firaun tu bukan satu raja dan Nabi Musa menyorok, bukan dia adalah hubungan keluarga sebenarnya. Yang dia ada banyak cerita dia, yang dia berkomunikasi dengan baik sebenarnya. Cuma tak nak beriman, macam mana? Maknanya Allah datangkan azab. Okey. Jadi dalam ketika di Mesir itu, maka Nabi Musa alaihissalam satu ketika dia pernah terfikir. Sebab antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam ini, wa kallamallahu Musa taklima. Dia boleh bercakap direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak perlukan malaikat Jibril. Nabi-nabi lain perlu perantaraan malaikat Jibril ataupun Jibrail untuk mendapat wahyu. Sampai Nabi kita Muhammad SAW juga maknanya mendapat wahyu dengan perantaraan Jibril. Maknanya sebab tu kadang-kadang ada satu permasalahan Nabi tertunggu-tunggu bila Jibril datang ni. Maknanya nak tanya. Ada Al-Quran tu diturunkan melalui Jibril. Kecuali Nabi Musa. Jadi Nabi Musa suatu hari dia kata, Tuhan, aku ni boleh bercakap direct dengan kau. Ada masalah, bercakap direct dengan Allah. Ada masalah, bercakap direct dengan Allah. Tentulah aku ni orang yang sangat alim lah. Sebab Allah tu sifatnya alim. Maknanya sangat-sangat mengetahui. Nabi Musa ada masalah, boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah aku ni orang yang alim, orang yang sangat tahulah. Maknanya ada tak orang lebih alim daripada aku? Maka Allah sebut wa fawqa dhi ilmin alim. Di atas orang yang alim mesti ada orang yang lebih alim lagi. Cuma mungkin dia tidak tersohor macam kau Musa. Mesti ada. Nabi Musa pun kata, aku boleh cakap direct dengan Allah. Tentulah ilmu aku lagi tinggi. Ada lagi orang lebih alim, Tuhan. Mana orang tu boleh aku nak jumpa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Musa alaihissalam berjalan sampai ke Majma'al Bahrain, pertemuan dua buah laut. Okey. Dalam dunia ni sebenarnya banyak pertemuan dua buah laut. Banyak maksudnya air kanan dengan air kiri tidak bercampur. Ada daripada sudut warna dia. Dan saya maknanya instructor diving Okey. Sampai ke dalam laut ni ada dipanggil temok lain. Temok lain ni maknanya temperature air. Sebelah sini 28 darjah Celsius, sebelah sini 26 darjah Celsius. Dan kita nampak dia punya line tu.
Kan kalau jadi ikan kalau yang 28 darjah Celsius dia tak akan boleh cross ke 26 darjah Celsius. Orang ikan yang 26 darjah Celsius takkan boleh masuk kepada 28 darjah Celsius. Sebab itu dekat Malaysia kenapa tidak ada jurung-jurung great white shark contohnya. Mana jurung yang makan orang. Kan? Sebab jurung-jurung tu hidup dekat 21 darjah Celsius, dia tak boleh cross kat kita. Kan? Maknanya dia tak boleh cross. Jadi dia macam ada line, laut dia ada line Maka maknanya pergilah kamu ke Majma' al-Bahrain, pertemuan dua buah laut. So dalam dunia ni pertemuan dua buah laut memang sangat banyak. Sama ada secara warna yang kita boleh tengok secara visual ataupun secara tembok lain. Tembok lain tu mana-mana kat Malaysia pun ada lah. Majma' al-Bahrain pertemuan dua buah laut. Okey. Maka pergi. Mana Nabi Musa pergi? Okey, kalau kita tengok peta kejap lagi kita tengok visual dia. Dia pergi ke arah bawah. Maknanya daripada Mesir tu bawah tu Sudan. Maknanya laut ni laut merah lah. Laut merah ni kan. Dia punya visibility maknanya 60-100 meter tu biasa. Kalau orang diving situ maknanya laut merah di situ mana bahagian bawah tu. Maka bahagian bawah tu dia berjalan dengan satu orang anak saudara dia iaitu Nabi Yusha. Nanti saya akan cerita kisah Nabi Yusha pula. Nabi Yusha AS sampai betul-betul kalau sekarang tempat di Sudan. Di Sudan ada Majma' al-Bahrain, pertemuan dua buah laut. Maka di situlah dia bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kan? Untuk seterusnya kita cerita mengenai kisah Nabi Khidir. Kita tengok visual dulu. Kan? Visual Majma' al-Bahrain. Jom kita saksikan visual yang telah disediakan. Okey. Ustaz boleh ulahkan sikit tentang kita visual tengok ni? atas tu Mesir atas tu Mesir. Kalau kita tengok kemudian tengah-tengah biru tu laut merah tu. Okey. Maka Nabi Musa AS turun bahagian bawah. Kalau bahagian bawah lepas tu itu laut Hindi dah. Laut Hindi. Cuba kita tengok visual ni. Macam mana kita kalau boleh tengok ada satu bahagian laut berwarna biru. Satu bahagian laut berwarna turquoise. Agak-agak kehijauan maknanya dan air sebelah yang bahagian turquoise tu tak masuk bahagian biru tu. Pertengahan di dunia ni dia ada banyak kejadian-kejadian Majma' al-Bahrain seperti ini, maknanya pertemuan dua buah laut. Tu dalam dunia ni sebenarnya banyak kita tengok kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang maknanya Majma' Bahrain yang dalam kisah Nabi Musa AS berada di bahagian bawah iaitu bahagian Sudan lah kalau sekarang negara Sudan kalau kita boleh tengok kan. Subhanallah. Yang mana Ustaz lagi sejuk dari suhunya Ustaz? Biru ke ataupun yang turquoise yang biru lagi sejuk. Biru Ustaz Subhanallah. Lagi sebab kalau lagi biru tu lagi dalam. Okey Ustaz, silakan. Masa kalau kita tengok macam mana kisah Al-Quran tu kan, dulu mungkin para sahabat tak semuanya terdedah dengan laut. Betul. Tapi hari ni kita boleh tengok visual, mungkin kita pun tak biasa terdedah di laut. Maknanya kita duduk di bahagian yang mungkin tengah-tengah yang jarang tengah-tengah laut kan. Tapi Quran sebut ada sungguh pertemuan dua buah laut. Masya-Allah kan. Jadi Nabi Khidir AS. Okey. Individu kisah Nabi Khidir AS disebut dalam Quran kan. Surah Kahfi pun Allah SWT sebut dan beberapa banyak surah lah kan. Bagaimana Nabi Musa AS boleh tak tengok kan. Maknanya sampai pertemuan dua buah laut tu tengok jumpalah Nabi Khidir. Pendekkan cerita kan. Jadi dalam hati tu macam seolah-olah macam orang ni orang alim macam mana? Macam mana? Aku boleh bercakap direct dengan Allah. Maknanya wakallamallahu Musa taklima. Nabi Musa tu boleh cakap direct dengan Allah. Macam mana orang ni lebih alim? Maka dia minta untuk ikut Nabi Khidir alaihissalam. Nabi dia mula cakap tak nak kan. Tak payah. Kata alah bolehlah, ni bahasa senang faham bolehlah. Tak payah, bolehlah. Okey gini. Kalau nak ikut juga dengan satu syarat. Kau jangan banyak tanya. Ikut nanti kemudian aku akan terangkan. Itu yang berlaku 3 peristiwa akhirnya kena stop. Yang pertama sekali kan tadi dekat Majma' al-Bahrain kan. Betul. Nabi Musa kata okey jom mari. Maksudnya naik kapal. Naik kapal tengok orang tua ni Nabi Khidir ni dia pergi takik kapal tu, dia pergi rosak, bukan rosak dia apa lubangkan. Macam dia rosakkan lah kapal tu. Nabi Musa tanya
apa kerjaan ni, macam bahasa senang faham kan, kapal orang kot kan, tapi tuan dia tak cakap apa pun. Nabi Musa cakap, kenapa buat macam ni kan? Tak baik lah kan aku cakap kau takkan boleh sabar dengan aku. Oh sorry, minta maaf. Okey, dia belayar kat kapal sampai di satu tempat kan, satu tempat lapar kan. Dulu tak ada kedai R&R ke apa semua. Jadi macam antaranya adalah minta simpati orang untuk minta makan. Okey. Jadi boleh tak minta makan? Orang tu mana boleh? Kau ni siapa kau ni kan? Tak dibagi makan, kelaparan dia orang tu laparan. Jadi tengah lapar, geram je kan. Tengah lapar, tiba-tiba duduk ada satu pondok buruk. Dia kata, "Jom Musa tolong aku jap." Kan maknanya kita bangunkan pondok buruk ni. Nabi Musa adalah maknanya marah orang tak bagi makan, pun lapar, nak kena buat kerja pondok buruk pula. Apa pekerjaan, biarlah pondok tu kat situ kan. Kenapa nak betulkan pondok tu? Aku dah cakap kau tak sabar kan. Kau jangan ikut aku boleh tak? Dia senang faham macam itulah. Maka aku maaf. Okey. Kemudian dia dah naikkan pondok buruk, dia bertemu dengan satu orang budak. Kalau bahasa Qurannya dibunuh budak itu, tapi sebenarnya bahasa yang keras tu macam pukul lah budak tu. Kan? Kenapa nak buat budak ni macam ini? Kerana aku cakap kau tak boleh sabar. Okeylah Musa, setakat ini saja kau boleh ikut aku. Maka dia pun terangkan kenapa dia buat 3 benda itu. Yang pertama, kapal yang berlayar tu dia ada satu orang raja sekitar situ, mana kat Afrika, ada sekitar Sudan situ. Tengok kapal cantik dia nak ambil. Jadi dia rosakkan kapal tu, biar raja tu buruk kapal ni, biarkannya lah. Tak jadi ambil. Okey. Kemudian bangunan yang dibetulkan, pondok tadi bawahnya ada harta, dan harta tu adalah milik anak yatim kan. Jadi kalau pondok dibiarkan, takut orang nampak harta tu, orang ambil. Kemudian budak yang dipukul ni atau dibunuh lah, dipukul ni adalah budak, bahasa sekarang budak spoil budak sekarang spoil lah dia. Maknanya budak tu nakal. Jadi maknanya biar diajar sikit lah kan. Kalau satu pendapat rawi kata dibunuh budak tu biar maksudnya nanti bapak dia nanti akan dapat maknanya zurat lebih baik lah. Macam gitu. Jadi ini walan tastati amma ya sabr, kau takkan boleh sabar dengan aku, kata Nabi Musa, Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu antara individu yang maknanya yang sekitar Nabi Musa alaihissalam. Okey Ustaz, sebelum kita nak sambung lagi perbincangan kita berkenaan Nabi Musa alaihissalam, kita nak bertasbih seketika, boleh Ustaz? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini, pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan terima kasih juga kepada anda yang menonton menerusi Facebook, yang telah buat 3S, suka, sapa dan sebar. Mudah-mudahan memberi manfaat. Baiklah, kita dah membicarakan 5 tokoh yang berada di sisi Nabi Musa alaihissalam. Berbaki lagi 2 tokoh. Sebelum kita nak sambung lagi 2 tokoh tersebut, kita nak raikan dahulu soalan yang pertama di pagi ini dari sahabat kita Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya, adakah sewaktu Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau telah berjanji kepada kaumnya akan memberikan sebuah kitab sebagai petunjuk dan pedoman yang betul untuk mereka? Adakah kitab tersebut ialah kitab Taurat yang mengandungi wahyu Allah khusus untuk Bani Israel? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Aiman atas soalan. Okey. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Aiman yang bertanya. Okey. Dalam Al-Quran surah Al-An'am 154, Allah Subhanahu wa taala sebut, na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Thumma atayna Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Kemudian kami telah memberikan kitab, yakni Taurat, kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka. Okey. Nabi Musa alaihissalam, kisah dia dapat kitab Taurat tu. Okey. Tadi daripada Nabi Syuaib alaihissalam, dia balik untuk bertemu Firaun, dilantik menjadi nabi
Dan Rasul dilantiknya Nabi Rasul ketika dia naik ke Bukit Tur Sina. Kan? Kemudian dapat perintah idhab ila Fir'aun innahu tagha, baliklah kamu ke Fir'aun, dia telah melampaui batas. Maka dia pun pergi ke Mesir. Kisah di Mesir panjang, dia bukan fast cut cerita. Ini intak. Banyak kisah-kisah dia, dan macam mana Fir'aun tu merayu ke Musa, tolonglah doa Tuhan kamu, nak cerita jadi ada katak pula ni kan. Ahli sihir dia pun tak boleh. Ahli sihir tahu ini sihir atau mukjizat. Sebab tu akhirnya ahli sihir Firaun ni akhirnya masuk Islam semua. Masuk agama tauhid semua, berada dengan Nabi Musa. Sebab dia tahu bahawa ini bukan sihir. Ini mukjizat. Ini mukjizat. Macam kita lah. Orang yang pandai masak nasi lemak, dia boleh tahu nasi lemak mana yang sedap. Betul. Kita tak pandai masak, kita boleh rasa je. Tapi kalau ada 10 nasi lemak yang sedap, kita boleh tahu yang ini pakai Ajinomoto ke tak. Mana dia tahu ini tak pakai ni memang tera masak. Contoh kan. Ini memang tera masak. Sama juga macam tu, ahli sihir Nabi Musa, dia tahu ini bukan sihir sebenarnya. Walaupun Firaun kata lawan benda ni, akhirnya kami tak boleh lawan, ini bukan sihir ni. Jadi maknanya kemudian berlaku situ, apabila dia dapat keluarkan seluruh Bani Israel, maka dia bermunajat kembali di Bukit Tur Sina, dapat kitab Taurat. Okey, dalam Islam ada 4 buah kitab yang besar, iaitu kitab Taurat pada Nabi Musa AS, kitab Zabur, kitab Zabur AS pada Nabi Daud AS. Kitab Zabur pada Nabi Daud. Nabi Daud ni dia tarikh dia adalah 1000 tahun sebelum Masihi. Okey, Nabi Musa AS, Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Musa dulu 1300 tahun sebelum Masihi. Jadi mana kitab Taurat Nabi Musa AS 1300 tahun sebelum Masihi. Nabi Daud AS kitab Zabur 1000 tahun sebelum Masihi. Nabi Isa AS kitab Injil 1 Masihi, dan Nabi kita Muhammad SAW dapat wahyu Al-Quran iaitu 610 Masihi. Itu tarikh-tarikh timeline kalau kita nak tahulah. Jadi maknanya Nabi lahir 570 Masihi. Dapat wahyu 610 Masihi, dapat Al-Quran itu. Jadi dalam Islam ataupun dalam agama tauhid ada 4 kitab, iaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Selain daripada itu ada suhuf-suhuf. Suhuf-suhuf ni maknanya lebaran-lebaran diberi kepada Nabi Ibrahim. Suhuf Ibrahim wa Musa. Maknanya Musa pun pernah dapat lebaran, Nabi Ibrahim pun pernah dapat lebaran. Tak cukup satu kitab, hanya lebaran-lebaran kita panggil. Okey. Jadi maknanya diberikan kepada Nabi Musa AS kitab Taurat. Kitab Taurat itu sebagai Quran sebut tadi sebagai huda, petunjuk kepada Bani Israel. Jadi kalau kita tengok sekarang Bani Israel, dia berpegang kepada Torah, dia panggil dia panggil Torah dia lah. Torah tu Taurat. Maknanya yang diberi kepada Nabi Musa AS. Maknanya panduan-panduan hidup dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, maknanya Bani Israel ni dia kena baca kitab dia. Itu yang kisah, kalau kita tengok kisah bagaimana Bani Israel pernah ditukar menjadi monyet. Hari Sabtu hari kebesaran dia. Kita orang Islam hari Jumaat hari kebesaran. Hari Sabtu kebesaran bagi orang Yahudi. Hari Ahad untuk orang agama Nasrani. Hari Sabtu dia kena baca kitab Taurat dia. Jadi dia tak boleh buat apa-apa. Kalau kita pergi ke Jerusalem, saya biasa bawa orang pergi ke Jerusalem, hari Sabtu jalan-jalan lengang, tak boleh apa, kedai-kedai semua tutup. Dia kena duduk rumah baca kitab Taurat dia. Maknanya kalau kita nak senang faham, beberapa juzuk lah. Jadi dia punya Bani Israel ni, masalah dia degil. Jadi ada satu ketika tu satu kumpulan dia, satu kumpulan nelayan dapat kitab Taurat, dia tak nak baca. Jadi maknanya hari Sabtu tu dia pergi jala ikan pada petang Jumaat. Hari Ahad dia ambil ikan, dia jual ikan. Benda tu benda tu tak kisahlah. Betul. Maksudnya kepandaian dia lah, dari Sabtu tak boleh kerja, tahanlah buka Jumaat. Hari Ahad nanti ambil, jual lah. Masalah dia hari Sabtu tu akhirnya dia tak baca kitab Taurat dia juga. Dia buat apa?
dia pergi ambil order. Da'i Akil nak berapa kilo? Dia pergi ambil order. Kita punya penerbit berapa kilo kan. Jadi dia pergi sibuk ambil order kan. Itu yang Allah SWT marah, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kamu monyet-monyet yang hina. Jadi maknanya Bani Israil ni dia banyak hal kalau kita tengok kan. Bukan zaman dulu sampai zaman sekarang. Okey. Jadi maknanya itu kisah dia diberi kitab Taurat dan menjadi petunjuk bagi maknanya mereka tu. Okey, Ustaz, itu tentang bagaimana kitab Taurat yang dijadikan sebagai pedoman di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan mungkin kita boleh sambung Ustaz berkenaan tadi Masyitah Ustaz Okay. Silakan. Okey, so jadi kita hari ini kita sebagai permulaan dia, maknanya seterusnya kita kenal dulu 7 tokoh haulan Nabi Musa alaihissalam. Kita cerita bapa mak ayah dia, kita Firaun tu sendiri, kemudian Asyah mak angkat dia, bapa mertua dia iaitu Nabi Syuaib alaihissalam, kemudian Nabi Khidir dia balik, dia bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir kata, kau janganlah masih jumpa aku. Okey. Nabi Khidir ni, kita cerita sikit Nabi Khidir dulu. Ada banyak pendapat ulama sirah. Ada yang kata dia masih hidup. Allah SWT bagi dia maknanya kelebihan, dia hidup. Nabi Khidir AS. Ketika saya membawa jemaah atau dikerususkan sejarah Baitul Maqdis oleh Imam satu Masjid Al-Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah, dia bawa saya satu tempat iaitu kubah Nabi Khidir. Saya kata okey, mungkin sebagai kubah sajalah kan. Kalau mengikut dia kata Nabi Khidir tu masih ada lagi. Sebahagian ahli sirah menyatakan dan dalam masa setahun akan ada sekali dia akan datang ke Masjid Aqsa. Di tepi Masjid Aqsa tu dia ada satu kubah, dia panggil kubah Khidir. Dekat situ ada satu batu yang warna hitam, dia panggil Balat Aswad. Mungkin kita lihat Ustaz di kaca TV kita. Balat Aswad ni maknanya batu yang berwarna hitam. Di situ tempat Nabi Khidir akan duduk. Setahun sekali ada di situ. Bila wallahu alam, imam pun tak tahu. Jom kita tengok maknanya kubah Khidir yang berada di kota Jerusalem. Silakan. Yang mana Ustaz? Warna apa Ustaz? Okey, nanti kita tengok. Okey, ini kota Jerusalem Okey. Okey. Ini Baitul Maqdis Baitul Maqdis ni dia 36 ekar. Subhanallah. Okey, jadi dalam Baitul Maqdis ada 5 buah masjid, 2 atas tanah, 3 bawah tanah. Termasuk Dome of Rock. Dome of Rock sebahagian daripada masjid dalam Baitul Maqdis ni. Orang Yahudi nak biar kita rasa Dome of Rock ni bukan Masjid Aqsa, supaya dia nak rampas, dia boleh rampas. Okey. Dekat sini kubah Nabi Khidir. Sebelah dekat Dome of Rock ni. Kita tengok sebelah kanan tu. Nampak tak sebelah kanan? Okey, warna kelabu Ustaz. Warna kelabu tu, ini dia. Ini kubah Nabi Khidir alaihissalam. Dekat tepi situ ada satu batu dengan Balat Aswad, maknanya batu hitam. Warna hitam Okey. Jadi Ustaz, adakah Pak kata Ustaz tadilah yang imam di sana mengatakan hidup lagi, bagaimana Ustaz? Jadi maknanya kalau ikut mana Imam Masjid Al-Aqsa, dia berpegang kepada sebahagian pandangan ahli sirah yang mengatakan Nabi Khidir masih ada lagi. Jadi ada kata dah meninggal lah. Jadi ada beberapa orang yang memang masih ada lagi. Contoh Nabi Isa alaihissalam masih hidup, ada lagi di langit kedua. Kalau ikut hadis Nabi SAW. Nabi Idris alaihissalam juga berada di langit, di bumi ini. Antara sebahagian sirah, bukan absolut, saya kata antaranya pandangan adalah Nabi Khidir alaihissalam. Mungkin nanti penerbit boleh bawa cerita Nabi Khidir alaihissalam. Menarik kita bongkarkan Ustaz kisah Nabi Khidir alaihissalam. Seterusnya Ustaz. Okey, seterusnya. Okey. So kita cerita mengenai 7 maknanya ar-rijal wan nisa hawla Nabi Musa alaihissalam. Yang keenamnya iaitu Masyitah. Masyitah ni satu nama yang diceritakan dalam hadis, iaitu satu Nabi menyebut namanya sebagai tukang sikat. Masyitah ni gelaran tukang sikat. Mishtun ni sikat dalam bahasa Arab. Masyit ni adalah pakar dandan. Maknanya kalau ikut bahasa Arab dari wazan fa'il. Fa'il ni maknanya mubalaghah, maknanya terlalu mahir sangat. Maknanya tukang dandan. Masyitah, tukang dandan. Ta tu perempuan lah, tukang dandan. Jadi maknanya dia adalah tukang dandan ataupun maknanya tukang sikat lah. Maknanya keluarga Firaun. Jadi ketika Nabi Musa AS balik ke Mesir, dia terkenal dia bukan orang biasa, dia terkenal sebab dia ada putera mahkota Mesir juga. Maknanya putera mahkota selain daripada Ramses II. Jadi maknanya orang tengok Ramses II ni menyampah. Macam
kau pahal macam tu lah. Macam kau raja kau pahal lah. Lebih baiklah kalau kau tak ada, maknanya Musa ni jadi raja pun lagi bagus. Sebab dia memang anak angkat kepada raja waktu tu. Jadi ketika Nabi Musa AS balik ke Mesir dan membawa agama tauhid, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, antara yang beriman adalah orang-orang yang dalam istana Firaun. Antaranya Masyitah. Jadi mana Masyitah ni tukang sikat. Satu hari dia menyikat-nyikat keluarga Firaun, terlepas sikat dia cakap, "Celakalah Firaun." Oh, macam tu kan. Macam kau tak beriman, celakalah kau, macam tu kan. Lepas tu anak dia kata, kau kata bapak aku. Aku cakap bapak kau. Aku cakap, aku beriman dengan Musa. Firaun panggil dia. Kemudian Firaun cakap pada Masyitah, kau beriman dengan Musa? Ya. Dia kata, kalau kita akan bunuh kau. Maka dia kata, tak apa, bunuhlah. Maka Masyitah adalah antara orang yang dibunuh oleh Firaun kerana keimanan. Sebab itu ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, antaranya melalui makam Masyitah. Berbau wangi, orang yang mempertahankan keimanan, dan dia berada di sisi Firaun, maknanya dekat rumah Firaun, tapi beriman kepada Musa AS. Berani Ustaz. Tu kan. Baik. Itu adalah Masyitah. So at least kita dengar nama dia dan maksudnya kita tahu serba sedikit mengenai Masyitah itu. Okey. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Okey, baik Ustaz. Sebelum kita sambung yang terakhir Ustaz tentang Nabi Yusha tu, kita nak sekali lagi Ustaz berehat, boleh Ustaz? Boleh. Okey. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Muhammad Abdullah, membicarakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Kita sudah membicarakan 6 tokoh yang berada di sisi Nabi Musa alaihissalam, dan kita nak masuk kepada tokoh yang terakhir, iaitu Nabi Yusha. Betul Ustaz? Betul. Okey, silakan. Okey, yang ketujuh yang kita perlu kenal adalah Nabi Yusha alaihissalam. Okey, Nabi Yusha ni, kalau dalam Al-Quran, dia adalah orang yang menemankan Nabi Musa ketika bertemu Nabi Khidir. Ya. Maknanya kalau dalam Al-Quran disebut sebagai Fata Musa. Fata Musa ni maknanya orang yang berada di sisi Musa. Dalam hadis diterangkan bahawa Fata Musa ni adalah Nabi Yusha bin Nun. Okay. Yusha bin Nun bin Afrayim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi maknanya sekaligus dia adalah macam saudara atau sepupu Nabi Musa AS, Nabi Yusha bin Nun. Okey. Yeah. Jadi mana Nabi Yusha bin Nun, ataupun Nabi disebut dalam, kalau orang bahasa Ibrani, orang Bani Israel mengenali sebagai Joshua. Nabi Joshua. Ataupun Nabi Yusha bin Nun. Okey. Nabi Yusha bin Nun ni adalah orang yang memang Nabi Musa ajar, didik, train dia untuk memimpin. Okey, so jadi maknanya sama-sama dakwah dengan Nabi Musa adalah Nabi Harun alaihissalam. Itu dakwah. Tapi yang memimpin sebagai pemimpin ditrain adalah anak buah dia, Nabi Yusha bin Nun ini. Okey. Jadi ketika Bani Israel keluar semua daripada bumi Mesir, tidak semua Bani Israel keluar tu sebab menyampah dengan Firaun. Maknanya tidak semua beriman dengan Nabi Musa. Yeah. Ada yang menyampah dengan Firaun, ada yang kata kita ambil angin barulah. Musa ni kita ikut angin barulah. Jadi maknanya tak semua yang beriman sebenarnya. Maknanya betul-betul beriman, betul-betul beriman tak semua. Jadi bila keluar saja Nabi Musa alaihissalam melintas Laut Merah, dia berada di Tursina. Sampai di Bukit Tursina, Nabi Musa kata kat Nabi Harun, tolong pimpin sekejap, aku nak naik bermunajat Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tursina. Maka 40 hari ditinggalkan kaumnya itu bersama Nabi Harun alaihissalam. Maka dia dapat wahyu, dapat kitab Taurat ini lebih detail lagi. Turun-turun itu yang sebahagian ada pergi buat patung anak lembu pula, dia sembah patung anak lembu pula. Okey, jadi macam-macam hal. Kemudian berjalan Tursina, sebab engkarnya Bani Israel tu, maka sesat dia 40 tahun. Yatihu nafil ard. Maknanya yatihu ni maknanya sesat. Maknanya di sekitar Tursina jalan, padahal Nabi Musa biasa pergi rumah bapak mertua kot. Jalan biasa kan? Jalan biasa kan. Siapa lupa rumah bapak mertua, saya pun tak tahulah kan. Lupa jalan pergi rumah bapak mertua kan. Kita bawa seorang Ustaz. Jadi dia pergi tu sebenarnya laluan pergi tempat Nabi Shu'aib alaihissalam. Biasa sangatlah kan.
macam mana boleh sesat? Tak jumpa. Pusing-pusing 40 tahun, bukan masa yang sikit Betul. 40 tahun sampai tua Nabi Musa. Memang tua. Nabi Musa dah tua waktu tu. Yang maknanya dan dia melayan kerenah 40 tahun dekat Tur Sina tu macam-macam. Subhanallah. Jadi mereka dalam pergerakan Allah Subhanahu Wa Taala bagi Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya itu makanan percuma. Setiap kali makanan ada turun makanan dari langit. Kan? Setiap ada makan malam turun makanan dari langit. Manna wassalwa. Tak payah masak, tak payah fikir sumbernya apa. Sebagian maknanya ulama sirah mengatakan manna wassalwa sekarang di Sudan ada banyak maknanya diterjemahkan balik manna wassalwa tu burung merpati dan juga ada hidangan dia lah. Maknanya manna wassalwa. Okey, maknanya makan. Lalas dia kata Musa, tak ada lain ke? Tak ada ke macam nasi biryani ke? Macam tu lah. Macam tak ada ke macam kambing ke? Tak ada kan? Akhirnya Allah stop manna wasalwa. Dah terpaksa hal pula nak cari makan kena tanam sikit lah. Ini lama lah pergerakan tu. Betul. Kan? Sampai kepada naik ke atas sampai ke dekat sampai Baitul Maqdis lah, Baitul Maqdis. Bilangan mereka kalau ikut sebahagian ahli sirah, ahli sejarah 600,000 orang tau. Bukan sikit, 600,000 orang Dulu 600,000 orang tu banyak. Okey. Pemimpin di Jerusalem tak terima mereka. Kita lah 600,000 orang tiba-tiba nak datang negara kita. Mana kita nak mudah-mudah terima. Betul. Ya, akhirnya kata tak apalah, maksudnya kena perang. Jadi kalau betul kau nak masuk kena perang, barulah tunjuk kegagahan sama-sama boleh jaga negara ni kan. Mana ada sumbangan lah, kena perang. Jadi ketika kena perang itu, maka apa kata Bani Israel? Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, boleh tak kau pergi seorang-seorang, kau perang dan menang, panggillah kami. Banyak cantik. Kau banyak hal lah kan. Maksudnya, boleh pergi dan menang, panggil kami, boleh tak? Maka Nabi Musa macam bahasa senang faham macam Sabar je lah kan. Dan Musa kata, dah lah kau tak nak pergi, dah lah aku dah penat bawa kau keluar daripada Firaun. Kau punya hal sesat 40 tahun, nak balik rumah bapak tua aku pun masanya lalu pun tak jumpa. Lepas tu dah nak suruh berperang. Orang tu terima je tapi kena perang. Betul. Maksudnya jadi itu Nabi Musa alaihissalam kita bincang pada minggu lepas. Dia pun pergi dan meninggal dekat kalau versi Bani Israel di Mount of Nebo. Kita dah tengok Mount of Nebo minggu lepas. Kalau versi dalam hadis yang disebut di Kuthaibil Ahmar. Kuthaibil Ahmar ni sekitar Jericho, iaitu pegunungan merah. Okey. Maka siapakah yang lead Bani Israel? Nabi Harun meninggal. 40 tahun tu Nabi Harun pun meninggal. Nabi Harun tu dah tua juga, Nabi Musa pun tua juga. Siapa yang lead balik Bani Israel untuk pergi ke Baitul Maqdis? Nabi Joshua ni ataupun Nabi Yusha bin Nun. Ini adalah hadis Nabi SAW. Dia berperang, dia naik Jerusalem ni 800 meter above the sea level 800 meter. Dia naik bukit naik bukit. Sampai di sana dekat Jerusalem, dia berperang. Okey, hari Rabu perang, hari Khamis perang, hari Jumaat perang. Nak menang dah kan. Hari Sabtu kan Bani Israel stop. Hari kebesaran dia kena baca kitab Taurat. Kan? Dia kena stop. Jadi maknanya perang tak boleh berhenti. Kalau berhenti dia orang sempat mengumpul kekuatan. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebut tidak pernah matahari ditahan kecuali kepada Nabi Yusha bin Nun. Subhanallah. Jadi petang tu matahari ditahan untuk menangkan perang. Subhanallah. Kan? Itu kisah Nabi Yusha bin Nun, maknanya berhentikan perang, maka menang dia hari Jumaat, maka dia boleh pun duduk dekat Jerusalem, dekat Baitul Maqdis. Itulah bermulanya Bani Israel berada semula di Baitul Maqdis. Subhanallah. Di bawah pimpinan Nabi Joshua ataupun Nabi Yusha bin Nun. Yusha alaihissalam. Baik, jadi itu 7 tokoh yang telah kita bicarakan dan sekarang kita nak raikan pula soalan yang kedua di pagi ini dari sahabat kita. Sebelum kita nak menunggu soalan yang diajukan oleh sahabat kita, mungkin Ustaz, bila kita sebut tentang Nabi Musa alaihissalam dan 7 tokoh tadi Ustaz, bagaimana pendekatan mereka Ustaz? Macam contoh tadi Masyitah. Dan alhamdulillah kita sudah ada soalan. Baik, kita terus meraikan daripada Zarina Sidi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Itu sahaja soalan saya. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Zarina atas soalan. Okey. Mukjizat yang paling besar adalah kitab Taurat itu sendiri. Sebagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Okey. Saya kita ketepikan Bani Israel punya sentimen dan perangai dia. Cumanya
Okey, bayangkan saya satu benda yang agak impress daripada sudut apa? Bani Israel tak ada negara lebih daripada 2000 tahun tau. Subhanallah. Tak ada negara Dia dihalau daripada Jerusalem pada tahun 67 Masihi Lepas Nabi Isa AS, jadi Nabi Isa diangkat ke langit pada tahun 27 Masihi. Maka Bani Israel memberontak kepada kerajaan Rom. Rom di bawah pimpinan Panglima Titus. Titus ni kalau kita pergi Europe ada satu jam Titus ataupun Titus ada jam, ada jenama tu baju pun ada. Panglima Titus menghanguskan kota Jerusalem. Dan Bani Israel dihalau perambat keluar daripada Baitul Maqdis dan daripada Jerusalem. Yeah. Kemudian dia baru buat negara pada 1948 2000 tahun tak ada negara dia boleh mengekalkan tulisan Hebrew dia tu. Tulisan dan bahasa dia. Kan? Sebab apa? Mukjizat daripada kitab Taurat itu. Yeah. Sebab itu kitab Taurat itu daripada Hebrew, tulisan tu kekal, bahasa tu boleh kekal. Banyak tulisan dan bahasa-bahasa yang telah pupus kat muka bumi ni. Yeah. Sebab tu ketika ada satu batu daripada Laut Mati ditemui batu tu ada 3 bahasa. Jadi maknanya bahasa Hebrew dan 2 bahasa yang telah pupus. Yeah. Rosetta Stone. Nanti Biba Kak boleh type Rosetta Stone. Batu tu jadi ditemui Rosetta Stone tu menemui bahasa dan tulisan yang telah pupus. Yeah. Rosetta Stone jadi ada satu kaedah belajar bahasa dipanggil kaedah Rosetta. Sempena dengan batu Rosetta yang ditemui di Laut Mati Rosetta Stone. Jadi maknanya mukjizat yang besar Nabi Musa pertamanya kitab Taurat tu sendiri. Okey. Mukjizat yang lain, mukjizat yang lain contoh macam membelah laut. Ya. Tu maknanya bayangkan dikepung Firaun dan nampak dah Firaun datang macam mana nak buat ni kan. Tak semua boleh berenang. Orang tua 600,000 orang tau. Ramai kan. Tiba-tiba Allah SWT belahkan laut. Itu antara dia. Antara mukjizat yang lain adalah maknanya manna wa salwa tu sendiri. Yeah. Maknanya turun makanan tu. Turun makanan daripada langit kan? Itu antara mukjizat kan. Antara mukjizat yang lain adalah Nabi Musa dekat Sinai tu dia ada uyun Musa. Nanti boleh type tengok kat Google. Uyun Musa, mata air Musa. Jadi Musa ada daripada 1,000 orang tu ada 12 kabilah dia. Maka dia pukul, maka terkeluar sumber air. Boleh dilihat sampai sekarang. Uyun Musa. Sampai sekarang. Yeah. Itu antara mukjizat Nabi Musa AS. Subhanallah. Jadi banyak mukjizat Nabi Musa AS, antaranya tongkat bertukar menjadi ular, digunakan juga untuk membelah laut, dan juga tadi manna wa salwa, hidangan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita boleh tengok Rosetta Stone. Baik, jadi kalau kita boleh lihat yang tadi Ustaz katakan tentang batu tadi, Ustaz, silakan. Ni Rosetta Stone Rosetta Stone. Rosetta Stone, satu batu ditemui di Laut Mati. Okey, dia ada 3 bahasa, satu bahasa dah pupus. Dua bahasa dah pupus. Dengan wujudnya satu bahasa yang boleh dibaca lagi, maka menghidupkan 2 tulisan dan bahasa yang telah pupus tu. Mana kata tulisan di batu tu, Ustaz? Betul, di batu. Okey. Batu bersurat lah, Ustaz, kalau kita. Batu bersurat lah. Tapi menariknya, maksudnya penemuan sejarah yang selaras dengan apa yang maknanya kisah-kisah sejarah yang disebut dalam. Ini di mana, Ustaz? Ini ditemui di Laut Mati. Yeah. Di Rosetta Stone. Okey, baik. Jadi kalau kita berkesempatan ke sana, Ustaz, mungkin boleh kita kunjung untuk melihat dengan lebih dekat bagaimana Rosetta Stone ini. Baik, Ustaz, kita membicarakan tentang Nabi Musa alaihi salam, tentang 7 tokoh tadi. Banyak yang kita bicarakan, dan sebelum ni kita bicarakan juga tentang 2 misi kenapa Nabi Musa kembali kepada Firaun untuk mengajak iaitu Firaun pada ketika itu kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk membebaskan penghambaan pada ketika itu. Baiklah, dan Tayanglah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, Ustaz dan sidang penonton. Tapi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Banyak yang sudah kita bicarakan sepanjang Tanyalah Ustaz di TV3 tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh guru kita dapat kita sebarkan di Facebook contohnya dengan kita tekan butang share. Mudah-mudahan memberi manfaat. Baiklah, tadi kita ada bicarakan tentang satu susuk tubuh yang berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Musa, iaitu Firaun. Dan juga bila sebut tentang Nabi Musa ni Ustaz, terkait juga kisah Qarun. Betul Ustaz? Betul. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit kepada kami. Silakan. Okey. Sebelum kita cerita pasal Qarun ni, kita cerita dulu mengenai macam mana Bani Israel boleh berada di Mesir. Ya. Okey, kita lihat kisah-kisah Al-Quran. Okey. Bani Israel ni daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni 1800 tahun sebelum Masihi. Nabi Ibrahim AS, dia ada dua orang isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Daripada Siti Sarah lahir Nabi Ishaq AS. Daripada Siti Hajar lahir Nabi Ismail AS. Daripada Nabi Ismail lahir bangsa Arab. Ya. Daripada Nabi Ishaq lahir Bani Israel. Lepas tu Bani Israel di bangsa Arab ni dia sepupu je. Kan? Perangai dia orang lebih kurang sama je. Yeah. Kalau beriman baik bagus. Tak beriman lebih kurang ya. Okey, so jadi maknanya Nabi Isa Nabi Isa alaihissalam makamnya berada di Hebron Okey, kemudian Nabi Isa ada anak Ishak, namanya Nabi Yaqub. Yeah. Nabi Yaqub ni Yaqub Elias Israel. Namanya Yaqub ataupun gelaran dia Israel. Yeah. Isra ni maknanya tentera, Il ni Tuhan. Jadi maknanya dalam bahasa Hebrew Il ni Tuhan. Yeah. Sebab tu kalau nama-nama malaikat-malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Il ni makna Tuhan dalam bahasa Hebrew. Okey. Maknanya Yaqub Elias Israel. Okey. Yaqub ni Nabi Yaqub alaihissalam dia ada 12 orang anak. 12 orang anak ni dinamakan Bani Israel. Mana anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Okey. Anak Nabi Yaqub ada 12 orang. Kita dengar kisah anaknya yang ke-11 iaitu Nabi Yusuf. Yeah. Anak yang ke-11. Nabi Yusuf alaihissalam dicemburui oleh 10 orang abang-abangnya yang lain sebab dia mak lain. Yeah. Yusuf dengan Bunyamin, anak ke-11 dan anak ke-12, mak lain. Yang 10 lagi mak lain. Jadi maknanya pendekkan cerita, diambil Nabi Yusuf alaihissalam, dibuang ke perigi. Dibuang pergi, diambil oleh satu orang maknanya daripada Jerusalem, satu orang ahli perniagaan, bawa ke Mesir. Yeah. Dijual di Mesir. Okey, dekat Mesir pendekkan cerita dibeli oleh satu orang menteri. Namanya Aziz. Okey, Aziz ni ada isteri nama Zulaikha. Pendekkan cerita Zulaikha berkenan dengan Nabi Yusuf alaihissalam sebab Nabi Yusuf ni memang mukjizat dia sangat cantik. Yeah. Mukjizat dia lawa, memang handsome cerita. Kita hari ni katakan Ustaz handsome okey. Amin. Amin. Okey, katakan kita handsome. Katakan satu orang handsome, dia duduk sebelah orang tak handsome, apa jadi Ustaz? Orang handsome akan lebih-lebih nampak handsome, yang tak handsome akan lebih-lebih nampak tak handsome. Betul. Akan nampak lebih menyerelah lagi. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dia duduk sebelah orang tak handsome, orang tak handsome ni pun nampak handsome. Punya hebat mukjizat dia kan. Maksudnya dia duduk sebelah orang tak cantik, orang sebelah ni pun nampak cantik. Nabi Musa berjalan, orang nampak, tengok, kau tak cantik rupanya. Orang tahu. Harapnya ketika saya keluar daripada studio ni, tidaklah ada siapa-siapa komen. Tadi handsome tak ni hitam pula Okey, kurang je. Okey, jadi Nabi Yusuf alaihissalam membesar dekat Mesir. Dekat Mesir. Yeah. Pendekkan cerita, dia diamanahkan oleh Raja Mesir daripada bangsa Kibti untuk jadi menteri kewangan mentadbir ekonomi Mesir. Maka berjaya dia mengharungi maknanya keadaan kemarau yang teruk. Yeah. Maka bermulalah orang Kibti dengan Bani Israel jadi kawan baik. Yeah. Okey. Berlalu masa, orang-orang Bani Israel dia
dia melafazkan lafaz penghambaan. Okeylah, kita pun duduk kat Mesir sekali, kita semua jadi khadam kepada Bani Qibti. Dan lafaz tu diterima oleh bangsa Qibti. Sebab itu ketika zaman Nabi Musa, kenapa tak cabut dia semua? Sebab ada lafaz penghambaan tu. Lepas tu Nabi Musa AS kena bebaskan lafaz penghambaan tu dulu. Jadi orang hamba ni tak boleh suka-suka lagi. Ada lafaz penghambaan tu. Maknanya tak apalah, kita dihadamlah kepada bangsa Qibti. Okeylah. Okey. Balik kepada Qarun tadi. Qarun sebahagian daripada Bani Israel. Dia bukan orang Qibti. Dia Bani Israel. Yang mana yang dalam Bani Israel, dalam Mesir itu orang Qibti itu, dia ada Bani Israel yang memang high level juga. Tapi tetap sebab ada lafaz penghambaan, dia adalah khadam kepada bangsa Qibti. Raja-raja Firaun lah. Maka dia adalah pro kepada Firaun. Dan maksudnya dia memang kaya. Jadi isu dia bukan dia tenggelam suka-suka. Isu dia adalah bila syariat Nabi Musa AS sampai, seperti mana syariat Nabi-Nabi terdahulu kena bayar zakat. Jadi mana diminta untuk bayar zakat, dia tak nak bayar zakat. Dia minta zakat tu bukan untuk Nabi Musa. Zakat tu adalah untuk fakir miskin. Daripada siapa-siapa yang miskin, orang beriman, maknanya Bani Israel yang miskin, bagi. Bukan untuk Nabi Musa. Nabi Musa tak minta untuk dia pun. Bagi pada orang. Jadi mana diminta. Okey, yang paling teruk sekali apabila dia memberi barang-barang yang tak elok. Okeylah, nak zakat sangat, maknanya bolehlah. Maknanya ada sebahagian zakat, kata zakat maknanya tanaman yang buruk-buruk ini bagi. Ternakan, ada ternakan yang dah jadi bangkai dia bagi. Itu yang memang akhirnya Allah SWT murka. Maka Allah SWT, maknanya Nabi Musa AS pun marah sangat. Mana doa ditenggelamkan semua harta-harta Qarun tu. Orang Melayu kita pandai pula digunakan harta jupaan, harta Qarun. So, mana harta Qarun terdatang? 1300 tahun sebelum Masihi. Itu sejarahnya. Mana ditenggelamkan. Ini Allah sebut dalam Quran, kisah maknanya surah Al-Qasas ayat 81. Al-Qasas ayat 81 Allah SWT sebut, auzubillahi minasyaitonir rajim, fakasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya golongan yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidaklah ia termasuk daripada golongan orang-orang yang diberi pertolongan. Habis, tenggelam semua. Dengan dia, keluarga dia, harta-harta dia semua habis. Subhanallah. Ini kisah bagaimana satu orang daripada Bani Israel, daripada maknanya yang mengingkari Nabi Musa AS 1300 tahun yang silam, iaitu Qarun, yang ditenggelamkan harta dan rumahnya semua oleh bumi, ditelan bumi. Baik Ustaz, saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak di Facebook. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Air adalah elemen yang penting di dalam sirah Nabi Musa AS dan Fir'aun. Air sungai menghayutkan Nabi Musa ke arah istana, Fir'aun menemukan mereka. Air laut juga menelan dan memusnahkan Fir'aun, juga memisahkan mereka. Kita seharusnya tidak lagi memandang sungai dan laut dengan pandangan kosong, tetapi dengan penuh keinsafan, kerana air menyimpan salah satu kisah Rasul umat Islam. Mohon pendapat Ustaz. Okey, salah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang penting dalam kehidupan kita adalah air. Betul. So dalam kandungan badan kita pun maknanya penuh dengan air. Maksudnya dan bumi pun contoh kan, maknanya 70% daripada bumi ni adalah laut kan. Memang sangat penting air. Sebenarnya kalau kita nak cerita mengenai kepentingan air, maknanya main dia, kalau saya nak suka, jagalah kebersihan kan, jangan kotorkan sungai-sungai kita kan, sebab dia sumber yang penting untuk diri kita dan sebagainya. Dan memang banyak kisah-kisah Nabi, maknanya ada berkaitan air. Contoh Nabi Musa AS maknanya kisah Nabi kita Muhammad SAW juga banyak kisah air hujan. Kita ada syariat minta istisqa, minta doa sembahyang minta hujan. Betul. Kan begitu juga dengan kisah-kisah Nabi-Nabi yang lain lah. Jadi jaga air sehabis baik Ustaz. Baik, kita nak berehat sekali lagi dan kita nak bertakbir seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keluh.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dan terima kasih juga kepada anda yang telah membuat perkongsian di Facebook Tanyalah Ustaz. Sudah ada 4,000 perkongsian. Jadi kepada anda yang belum kongsikan, cepat-cepat kita kongsikan. Mudah-mudahan kita dapat pahala kerana menyebarkan ilmu pada pagi ini. Baiklah, tadi Ustaz kita, Ustaz Muhammad Abdullah ada bicarakan tentang mata air. Jadi Ustaz, berapakah bilangan mata air yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam? Okey, kita tengok balik kisah bagaimana ketika mereka melintasi Laut Merah sampai ke Sinai, maka ketika itu Sungai ni padang pasir tau. Dia tak macam Kahirah ataupun Mesir, bandar Mesir yang besar tu, sebab dia ada Sungai Nil. Jadi maknanya orang-orang dah sesat 40 tahun. Jadi orang perlukan sumber air. Jadi macam-macam hal Bani Israel sesat 40 tahun. Jadi ketika itu Nabi Musa AS maknanya putus air, sumber air putus. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 60 Allah SWT a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardil mufsidin. Dan ketika Musa memohon untuk kaumnya, lalu Allah berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu terpancar daripadanya 12 mata air. Sesungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerosakan. Okey. 12 mata air Nabi Musa AS berada di Sinai. Pertama, kenapa 12? Sebab Bani Israel ni dia ada 12 suku. 12 suku atau 12 kabilah ni daripada mana pula? Daripada anak-anak Nabi Yaqub AS. Kita tengok tadi kan? Yaqub alias Israel. Yaqub ni nama lain dia adalah Israel. Bani Israel adalah anak keturunan daripada Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub ada 12 anak, kita dah kongsikan tadi. 12 anak Nabi Yaqub, salah satu orang Nabi Yusuf AS. Betul. Jadi 12 ni inilah yang lahir 12 kabilah Bani Israel. Jadi dia ada nama-nama kabilah dia. 12 kabilah ni. Jadi maknanya itu yang 12 mata air yang qad alima kullu unasin masyrabahum. Semua tahu dah mana dia punya mata-mata air tu. Dia tak berebut lah. Jom kita tengok 12 mata air atau perigi yang berada di Sinai. Okey. Bagaimana gambaran mata air? Okey, ini Sinai. Sinai ni dia dia memang padang pasir. Memang kering lah tempat dia. Di sinilah tempat Nabi Musa AS pukul batu, fadrib bi'asakal hajar, kata Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 60 tadi. Maka terpancarlah mata-mata air yang berada di Sinai itu, dan semua dapat minum. Ini selepas diorang ni macam-macam hal. Maknanya manna wa salwa dah tak ada dah. Musa, boleh tak dapat yang lain-lain kan? Mandi ke apa ke, nasi mandi ke? Banyak pula songainya Ustaz. Dah dapat apa nama, turun hidangan di langit. Banyak hal pula dia kan. Jadi Ustaz, 12 mata air ni masih lagi ada Ustaz Masih lagi ada. Masih lagi boleh kita gunakan kalau kita datang ke tempat tersebut. Ada yang masih boleh, ada yang tak. Tapi maksudnya kita boleh tengok bekas 12 mata air. Tapi nak ceritanya kisah-kisah Al-Quran kan, maknanya wujud lagi anak lembu dekat Sinai, 12 mata air, batu yang maknanya Nabi Musa AS kan nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kata kau takkan mampu tengok. Maka Allah pancarkan cahaya kebesaran Allah. Bayang tu masuk dalam batu. Sampai sekarang boleh tengok, kalau pecahkan batu tu, kalau ada gambar daun lagi. Subhanallah. Sampai sekarang dekat Bukit Turusina tu. Kan? Jadi hanya dengan kita melihat tanda-tanda yang ada di bumi ni Ustaz, untuk kita rasakan kebesaran di dalam hati kita. Baiklah, saya suka dengan soalan seterusnya daripada Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Serta sahabat-sahabat bakal penghuni syurga, amin. Soalan saya, bolehkah Ustaz terangkan kisah cinta Safura, wanita Ifah isteri Nabi Musa alaihissalam, bagaimana keifahan Safura sebagai wanita dan seharusnya menjadi contoh dan ikutan
wanita masa kini. Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Jura Azlin atas soalan. Okay. Isteri Nabi Musa, Safurah namanya. Safurah. Ifah ni kelembutan. Keifahan, kelembutan. Maknanya isteri Nabi Musa AS. Okey. Ketika Safurah ni anak kepada Nabi Shu'aib AS. Anak-anak para Nabi. Kalau kita nak tengok macam mana anak-anak Nabi ni dia menjadi orang-orang yang soleh ataupun solehah. Apa rahsianya? Kita nak juga anak kita jadi anak soleh dan solehah. Pertama, jangan lupa berdoa. Berdoa. Sebab para Nabi itu berdoa untuk keturunan dia. Kalau kita lihat maknanya dalam Al-Quran, antara doa-doa para Nabi banyak mendoakan zurat-zurat dia. Dan Nabi Ibrahim AS, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang dan zurat-zurat aku. Jadi maknanya ibu-ibu kakak jangan putus asa untuk mendoakan anak zuriat kita. Walaupun di mata kita dia tidak menjadi anak soleh, mungkin selepas kita meninggal dia akan menjadi orang yang sangat baik, sangat soleh, sangat solehah. Jangan saya ada jaga rumah HIV Muslim. Okey. Banyak dalam tu saya kata agak-agak kan awak boleh jadi baik ni, apa dia? Apa sebab dia? Semua mereka menjawab benda yang sama, doa daripada mak ayah saya. Mungkin waktu tu mak ayah dia tak sempat nak tengok dia jadi baik. Tapi akhirnya dia jadi baik. Kerana doa mak ayah itu benda yang pertama. Yang kedua memang didikan. So didikan, ingatkan agama ni, didikan agama ni adalah solution without problem. Solution without problem. Dia bagi solusi dulu. Kita hari ni kita ajak anak kita menjadi anak soleh bukan untuk kegunaan dia waktu kecil tu. Betul. Kita cakap hormati mak ayah, kenangi mak ayah ketika dia mengandungkan kamu dalam keadaan yang sangat penat. Bukan untuk itu, tapi bagi solution sebelum ada problem. Besok dia dah besar dan kita sebagai mak ayah dah tua. Kita tak boleh nak jaga diri kita. Ketika itulah ajaran yang telah diajar daripada kecil itu berguna untuk dia. Sebab tu jangan tinggalkan ajak agama pada anak-anak. Walaupun kita kata apalah jangan ngaji agama ke apa semua kan. Bukan itu. Betul. Tapi the solution without problem. Anak-anak kita diajar wala taqrabuz zina, jangan menghampiri zina, jangan buat itu, jangan buat ini, tutup aurat dan sebagainya. Bukan untuk dia waktu kecil. Dia ketika tengah sekolah kafar dia memang dia pakai tudung cantik je. Besok dia dah pandai berhias. Dulu budak 16 tahun ya, mak-mak kita zaman tok kita umur 16 tahun kenal berus gigi je. Sekarang 16 tahun macam-macam berus dia tahu, berus mata, berus pipi, berus rambut, berus semua macam-macam berus dia tahu. Jadi mana ilmu agama tu berguna waktu dia berhadapan dengan macam tu. Betul. Jadi agama anak doakan, yang kedua ajar agama. Sebab agama ni ajar solution without problem dulu. Betul. Dia ajar solution dulu. Jadi nanti kalau ada problem dia tahu mana jalan balik. Nak patah balik ke arah kebaikan tu. Baik, jadi 2D lah Ustaz. Yang pertama doa dan yang kedua didikan. Baiklah, kalau kita baca tadi kisah sirah Nabi Musa AS. Bagaimana Ustaz kalau kita lihat Nabi Musa ni berhadapan dengan Firaun yang sifatnya sangat zalim dan sangat keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bayangkan bagaimana ajakan Nabi Musa dalam surah An-Nazi'at. Kalau kita perhatikan kata Nabi Musa, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ajak dalam keadaan yang penuh lemah lembut. Persoalannya ialah adakah dakwah ni perlu lembut ataupun perlu keras ataupun bagaimana Ustaz? Silakan. Okey. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa ud'u ila rabbika bil hikmah. Okey, wal mau'izatil hasanah. Maknanya ajaklah kamu maknanya dengan keadaan hikmah. Hikmah ni kesesuaian orang. Okey. Jadi maknanya ada orang yang cakap lembut-lembut dia boleh ikut. Ada orang yang kena sentap baru dia boleh sedar. Ada orang yang perlu dinasihati dengan undang-undang. Kuliah-kuliah macam ini kan, tak adanya. Sekali kena tangkap baru sedar. Ada orang macam tu tau. Betul. Maknanya ada orang kadang-kadang okey, orang mak bapak cakap, cikgu cakap semua apa benda macam ni kan. Tapi kena benda yang memang mengancam dia baru dia sedar. Saya kan Dudak Hakim kan belajar mengajar diving kan. Diving antara benda yang saya gunakan untuk approach budak-budak yang nakal. Sebab orang budak nakal ni dia ada satu benda yang lari dalam alignment hidup dia, iaitu respect, hormat. Betul. Setuju. Tak hormat mak ayah, tak hormat cikgu, tak hormat undang-undang. Okey. Dalam diving kau tak hormat cikgu, tak hormat undang-undang, telan air lah kau.
Betul. Dia tak hormat dia punya equipment dalam air, telan air lah kau. Baru kau tahu rasa telan air tu apa. Kan? Jadi banyak saya budak nakal kan. Saya masukkan diving, alignment betul balik. Respect cikgu. Betul. Kan? Tak dengar cakap cikgu, ke atas boleh lah. Tak dengar dalam air. Telan air. Jadi maksudnya apa pun didikan tu penting dan maksudnya dengan hikmah. Okey, Firaun dia sebagai raja, cakap sentak-sentak mungkin dia tak boleh terima. So maknanya Allah ajarkan kaedah macam mana cakap lembut-lembut, baik-baik kan. Maksudnya pun tak ikut juga sebenarnya. Betul. Akhirnya dah nak mati, nak tertelan air, baru cakap aman tu bi Rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Cumanya adalah ketika itu dia melafazkan keimanan bukan sebab dia nak beriman, tapi sebab takut nak mati. Itu yang Allah tak terima. Kan? Kalau dia kata dia, memang aku surrender, memang aku nak beriman, memang Allah terima. Sebab Allah tu Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Betul. Sebab tu kenapa taubat adalah disuruh kita bertaubat dan pintu taubat tertutup dalam dua keadaan. Pertama ketika roh dia tarik ke halqum. Kan? Yang keduanya ketika matahari terbit daripada barat. Bukan sebab Allah kan Maha Pengampun, Maha Pengasih, kenapa tak diterima taubat tu? Bukan sebab tak terima tu. Tapi ketika itu orang bertaubat bukan sebab menyesal, tapi sebab takut. Dah nak mati, takut Tuhan mampunkan aku. Allah tak terima. Tapi kalau walaupun nak mati, ya Allah aku memang surrender, aku memang minta ampun, Allah terima. Allah tu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sekali lagi, air itu menunjukkan kehebatannya. Dengan air ini dia dapat menundukkan orang rasa ego seseorang. Jadi itu kehebatan air. Air ini bukan sahaja Ustaz dia menundukkan ego orang, tetapi dia menundukkan wanita Ustaz. Iaitu I love you. Baik Ustaz, kita meraihkan lagi soalan daripada sahabat kita Abdul Karim Sufian. Assalamualaikum yang berbahagia Ustaz dan Da'i serta semua kru tayangan Ustaz TV3, TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Soalan saya, mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran berbanding dengan kisah para nabi lain, termasuk kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri? Yang kedua, apakah pengajaran yang boleh kita ambil dan pelajari dari sirah Nabi Musa alaihissalam untuk kita harungi baki kehidupan yang ada? Mohon perkongsian ilmu yang berbahagia Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Abdul Karim Sufian atas soalan. Okey, soalan pertama adalah mengapa kisah Nabi Musa AS? Pertama, banyak pengajaran kisah Nabi Musa AS. Yang keduanya, ketika Nabi SAW dilantik menjadi Rasul dilantik menjadi Nabi dan Rasul pada tahun 610 Masihi. Sekarang 2022. 610 Masihi Nabi SAW mendapat wahyu. Nabi lahir 570 Masihi. Okey. Yang berada di kota Mekah waktu tu ada 3 golongan. Pertama, orang kafir penyembah berhala. Yang keduanya adalah ahli fitrah. Ahli fitrah ni dia berpegang kepada ajaran Nabi Ibrahim AS. Lama, Nabi Ibrahim 1800 tahun sebelum Masihi tau. Kan? Maknanya lebih kurang 2000 tahun lebih dia tetap berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Dia panggil agama Hanif. Maknanya dia tak buat jahat, dia tak minum arak, dia lain blues dia je. Dia lain hal dia je kan. Yang ketiganya adalah ahli kitab. Ahli kitab ni ada daripada Bani Israel dan ada daripada orang Nasrani. Orang Nasrani ni orang Kristian, orang Nasrani dan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi sebab itu orang Yahudi kata, Muhammad, kalau betul kau Nabi, ceritakan kepada kami kisah-kisah Nabi kami. Sebab Nabi akan kenal Nabi. Betul. Sebab itu banyaknya kisah Nabi diceritakan dalam Al-Quran untuk iktibar pengajaran yang banyak. Satu lagi, Bani Israel, betul lah Muhammad dia takkan tahu kalau melainkan dia tu Nabi juga. Sebab Nabi akan tahu kisah Nabi. Sebab itu antara benda-benda yang Allah bagi tunjuk pada Nabi banyak pasal mengenai Nabi Musa AS. Contoh, Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa di langit ketika Isra Mi'raj. Nabi dipertunjukkan dengan kubur Nabi Musa yang orang Kristian, orang Yahudi tak tahu kat mana. Orang Yahudi pun tak tahu kat mana kubur Nabi Musa. Dia kata ada dekat somewhere dekat Mount of Nebo. Tapi Rasul kata tak, ada dekat Kuthai bil Ahmar. Kalau aku sempat, aku akan tunjukkan di mana makamnya. Sebab Nabi Isra Mi'raj tu Nabi dipertunjukkan mana makam Nabi Musa, tapi Nabi tak sempat, Nabi wafat. Itu yang sahabat cari. Akhirnya sahabat bertemu dengan satu makam dekat Jericho, kawasan Pegunungan Merah. Dekat Jericho tu ada satu kawasan pegunungan. Pada waktu petang ketika matahari menyimbahkan cahayanya, gunung tu seakan-akan merah. Ada satu makam di situ.
Dan para sahabat berijtihad, itulah makam Nabi Musa AS. Subhanallah. Dekat Jericho. Baik. Jadi itu antara pengajaran yang boleh kita ambil pada pagi ini berkenaan Nabi Musa AS. Baiklah Ustaz, kita sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit doa ringkas sebagai penutup program kita pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salehah yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan majlis ilmu pada pagi ini, ya Allah, hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz sudi berkongsi ilmu dengan kita semua pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tayanglah Ustaz, teruskan menonton Tayanglah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya yang handsome iaitu Da'i Lokman dengan topik akidah Islam itu jelas bersama dengan guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, seperti biasa bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, setiap hari mencari rezeki dari Isnin hingga Jumaat. Belajar sirah hari ini, semoga selamat dunia akhirat. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.